Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Eliana Syafiqah binti Maliki dan saya dari kelas BA0021C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isha Maisarah Kencuni binti Julian Maya Kencani. Nombor pelajar saya 2021613384. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sarah binti Muazzaha. Student ID saya 2021677386. Saya dari kumpulan BA0021J. Assalamualaikum, nama saya Nisha binti Azizul. Kelas saya BA0031J. Pensyarah saya Madam Nur Aida binti Rosman. Dan tugasan kami adalah membuat video secara amili solat betul dan salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athahu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan Nabi Muhammad dan kehormatan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Usalli farda zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bu'ratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada bahagian ini, saya ingin menerangkan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Ada 11 perkara yang membatalkan solat. Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja di dalam solat, iaitu berkata-kata selain daripada membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Berkata-kata melebihi 2 huruf yang tidak difahami boleh membatalkan solat. Selain itu, berkata-kata dengan 1 huruf yang difahami boleh membatalkan solat. Jadi, dia ada 2 perkara, iaitu yang pertama, berkata-kata dengan 2 huruf yang tidak difahami boleh dibatalkan solat. Yang kedua, berkata-kata dengan 1 huruf berkata dengan 1 huruf yang difahami boleh membatalkan solat. Yang kedua ialah mengurangkan atau menambah perbuatan rukun solat. Yang ketiga adalah kedatangan hadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Yang keempat ialah najis yang tidak dimaafkan. Yang kelima ialah terbuka aurat. Seterusnya ialah membelakangkan kiblat dengan dadanya. Yang ketujuh iaitu mengubah niat solat. Yang kelapan ialah makan walaupun sedikit. Yang kesembilan ialah minum. Seterusnya yang ke-10 mengeluarkan suara selain bacaan solat. Dan yang terakhir adalah murtad, iaitu seseorang yang keluar daripada agama Islam. Saya akan menerangkan kesimpulan mengenai kepentingan melaksanakan solat dengan betul. Pertama, jiwa akan menjadi tenang. Apabila kita solat dengan betul dan tertib, jiwa kita turut menjadi tenang. Kedua, mendapat keberkatan hidup. Solat ni merupakan ibadah yang penting bagi orang Islam dan wajib dilaksanakan supaya mendapat keberkatan hidup. Ketiga pula, solat akan menjadi sah. Apabila kita khusyuk ketika solat, kita akan faham setiap surah yang kita baca dan solat kita akan menjadi sah. Keempat, perilaku seseorang individu itu akan menjadi lebih baik. Apabila kita ni rajin mengerjakan solat, ia akan membuat sifat seseorang itu, sifat peribadi seseorang itu menjadi lebih baik dan tenang. Yang terakhir ialah nombor 5. Allah akan permudahkan segala urusan hidup kita. Apabila kita dekatkan diri kita dengan Allah,
Dengan ikhlas mengerjakan solat, Allah akan permudahkan segala urusan hidup kita. Kesan seseorang pelajar meninggalkan solat pula adalah: pertama, pelajar akan sukar untuk memahami ilmu yang diberikan oleh cikgu. Hal ini dikatakan demikian kerana dosa seseorang individu dapat menghalang keberkatan dalam menimba ilmu. Kedua, tidak disukai oleh rakan-rakan di sekelilingnya. Hal ini kerana seseorang individu yang meninggalkan solat pasti mempunyai perilaku yang kurang baik. Ketiga, seseorang pelajar itu tidak mempunyai disiplin dalam diri. Kerana pelajar tersebut tidak menerapkan kedisiplinan dalam keagamaan, dan ini berkait rapat dengan disiplin pelajar ketika di sekolah. Keempat, sehubungan dengan itu, kesan seterusnya adalah pelajar akan kekal dalam pelajaran. Kerana pelajar tersebut sombong dengan perintah Allah dan tidak meminta pertolongan daripada Allah melalui doa dalam setiap solatnya. Kelima, akhir sekali, kesannya adalah seseorang pelajar tidak akan mendapat ketenangan jiwa dalam menimba ilmu, kerana dia tidak melaksanakan perintah Allah yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam seperti solat. Refleksi saya terhadap subjek CTU. Tanggapan awal saya sebelum mula belajar subjek CTU, saya merasakan subjek ini seperti subjek tasawuf Islam yang saya telah pelajari pada tingkatan 4 dan 5. Saya merasakan subjek itu agak sukar bagi saya untuk fahami, akan tetapi Madam Nuraida Rosman telah mengubah persepsi saya. Beliau mengajar kami dengan bahasa yang mudah difahami dan beliau menerangkan sesuatu perkara itu dengan lebih terperinci. Perkara yang berharga saya dapat pelajari daripada subjek CTU ini iaitu tentang adab seorang murid terhadap gurunya, iaitu keberkatan ilmu terletak pada adab seorang murid tersebut. Itu sahaja. Refleksi mengenai subjek CTU. Tanggapan saya berkaitan subjek CTU pada mulanya sebelum saya belajar subjek ini adalah saya merasakan subjek ini amat sukar untuk difahami. Tetapi selepas saya belajar subjek ini, saya rasa subjek CTU ini taklah begitu sukar seperti yang saya jangkakan sebelum ini. Pada pandangan peribadi saya pula terhadap Madam Nur Aida binti Rosman, ialah beliau seorang yang baik, berdisiplin. Ketika mengajar pula, beliau amat mementingkan kefahaman pelajar terhadap subjek beliau dengan suka menerangkan setiap bab yang diajarinya supaya kami mudah faham dengan subjek beliau, iaitu subjek CTU. Akhir sekali, perkara yang paling bernilai saya belajar daripada pensyarah Nurul Nur Aida binti Rosman sepanjang saya belajar subjek CTU ialah kedisiplinan. Beliau amat mementingkan kedisiplinan pelajar beliau dan beliau selalu mengingatkan kami supaya menjaga tingkah laku kami sama ada dalam subjek beliau atau luar subjek beliau. Beliau juga selalu mengingatkan kami supaya menjaga adab ketika bersama pensyarah. Pada mulanya, saya merasakan subjek CTU ini adalah sangat susah untuk dipelajari dan difahami. Tapi selepas kita belajar subjek CTU ini, subjek ini adalah sangat senang sebenarnya, sebab dalam topik-topik dia yang kita belajar, topik-topik dia hanyalah mengenai isu-isu semasa dan pengetahuan amat sahaja. Jadi ini sangat mudah untuk difahami dan cepat untuk belajar. Pandangan peribadi saya terhadap pensyarah saya iaitu Puan Nuraida binti Rosman ialah beliau seorang yang berdedikasi. Beliau juga seorang yang sporting. Saya suka cara beliau mengajar kerana beliau menyebabkan pelajar tidak bosan dan tidak mengantuk untuk menyertai kelas. Saya suka cara beliau mengajar. Perkara yang sangat bernilai semasa saya belajar subjek CTU bersama pensyarah saya belajar secara live menggunakan Google Meet. Saya lebih suka belajar menggunakan Google Meet secara live sebab ianya senang untuk terus bertanya sekiranya kita tidak faham. Jadi itu adalah perkara yang bernilai bagi saya.
Pada mulanya, saya menganggap subjek CTU ini adalah satu subjek yang susah untuk dipelajari. Tapi apabila saya sudah mempelajari subjek CTU ini di sepanjang pradiploma, saya rasa subjek ini tidaklah seperti yang saya sangkakan, tidaklah susah banyak. Sebab subjek ini hanyalah sekadar mengajar perkara-perkara asas dalam Islam yang kebanyakannya kita semua dah tahu. Pandangan peribadi saya terhadap kaedah pengajaran bicara dalam subjek CTU ini adalah saya suka cara bicara saya mengajar, iaitu Madam Nurul Nur Aida binti Rosman. Saya suka cara beliau mengajar kerana ada masa beliau membuat kelas secara offline dan beliau menyuruh pelajar untuk menonton filem pendek dan menjawab soalan. Beliau juga selalu buat kelas secara online melalui Google Meet. Jadi dengan cara tersebut, semua pelajar dapat mengeratkan lagi silaturahim dan dapat bermesra dengan pensyarah, dapat menanyakan soalan secara direct kepada pensyarah, dan cara itu akan membuatkan pelajar lebih mudah untuk memahami subjek. Perkara paling bernilai yang saya pelajari dari pensyarah saya ialah kepentingan menepati masa, kerana pensyarah saya iaitu Madam Nurul Nur Aida selalu mengingatkan pelajarnya untuk sentiasa menepati masa dan hadir ke kelas pada waktu yang tepat.